to place your palm on the launch pad. 5, 4. Tadi YB pun ada sebut nak menggunakan pendekatan madani. Mungkin YB boleh jelaskan sedikit apa strategi yang madani ini untuk tangani isu-isu berkaitan dengan kita tahu dalam prinsip madani kita ada 6 trust yang utama, dan untuk memastikan kita mencapai pembangunan dari segi sosial dan ekonomi, maka sektor pembangunan semua manusia ini adalah sangat-sangat penting. Dan Kementerian Semua Manusia sedang mengambil segala usaha untuk memastikan bahawa mengikut berdasarkan prinsip-prinsip madani, kita mencapai tahap pembangunan semua manusia yang mantap. Untuk itu kita mengadakan pelbagai inisiatif, dan antara satu daripada inisiatif ialah penganjuran program ini pada tahun ini di negara kita. Dan dalam program ini memang ini akan memberi peluang kepada semua pemain-pemain industri, bukan saja pekerja dan majikan, tetapi semua pemain taruh untuk mengetahui apakah perkembangan-perkembangan yang bukan saja yang berlaku di negara kita, malah di arena antarabangsa. Dan ini akan memberi pendedahan kepada mereka supaya mereka bersedia dan boleh mengubah mengikut trend yang sedang kita lalui di arena antarabangsa. Okey, berkaitan dengan gig workers ini, kita seperti mana yang saya sebut tadi dalam ucapan saya, memang ini juga merupakan satu daripada trend ataupun pola yang perlu kita tangani, sebab kalau dulunya mungkin kita kurang arif berkaitan dengan istilah gig ini, tetapi hari ini hampir setiap hari kita mendengar orang menyebut tentang istilah gig, dan kita juga tahu bahawa jumlah pekerja-pekerja yang terlibat dalam industri gig ataupun gig ekonomi ini semakin meningkat. Boleh dikatakan pada hari ini kita mempunyai sejumlah lebih kurang 1.1 juta orang pekerja di negara kita yang terlibat dalam ekonomi gig. Jadi untuk itu kita harus memberi perhatian yang serius kepada ekonomi gig. Dan seperti mana yang dipersoalkan tadi, kita juga mempunyai pendekatan untuk memastikan bahawa golongan ini juga mendapatkan perlindungan, dan kita juga mahu memastikan bahawa mereka juga perlu diberi ruangan ataupun peluang untuk berubah daripada ekonomi gig kepada sektor formal. Dan untuk itu kita juga ada program-program di bawah Perkeso, program kerjaya madani di bawah Perkeso, iaitu untuk memberi latihan kepada pekerja-pekerja gig ini supaya mereka boleh beralih daripada industri gig kepada sektor formal. Okey, memang satu peruntukan berapa 42 juta telah pun disediakan oleh kerajaan kepada Perkeso untuk memberi latihan di bawah kerjaya madani ini. Okey, banyak inisiatif yang telah diambil oleh pihak Perkeso. Tapi saya juga harus menyatakan di sini bahawa walaupun ada inisiatif daripada kerajaan di bawah kerjaya madani ini, tetapi tahap pengambilan adalah masih rendah dari kalangan pekerja-pekerja gig, sebab apabila mereka diminta untuk menghadiri latihan-latihan seperti ini, mereka terpaksa melepaskan gaji ataupun upah apabila yang mereka terima jika sekiranya mereka bekerja pada tempoh latihan tersebut, dan mereka sukar untuk melepaskan upah untuk datang untuk latihan. Jadi kita di sini juga mempertimbangkan bagaimana kita boleh menambah baik kaedah ataupun mekanisme kerjaya madani ini.